Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada TKP Intai Jaga Channel. Nama aku dan kisah benar horor malam ini bertajuk Jalan. Dalam kurungan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sesiapa yang tak tahu channel ni pasal apa, channel ni mengisahkan kisah-kisah seram yang mana aku kongsikan daripada pengalaman sebenar, kejadian sebenar, waktu sebenar daripada aku, orang-orang di sekeliling aku dan mana-mana orang yang hantar cerita seram dorang daripada platform yang aku sediakan. Terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kerjasama korang amatlah aku hargai. Okey, tanpa membuang masa, mari kita start cerita kita pada malam ini. Okey, cerita ni berlaku di satu jalan di Selangor ni. Aku tak boleh cakap jalan tu dekat mana, tapi jalan ni memang haunted. Dia macam satu laluan kecil. Orang selalu panggil jalan dalam lah kiranya. Dan tempat ni memang dikenali oleh orang-orang kampung dekat situ, memang haunted. Dan ini adalah kisah yang aku compilkan, yang aku gabungkan 3 kisah antara mak aku dan juga adik dia. Kisah ni terjadi pada masa mak aku darjah 5. Jalan tu kecil je tau. Kiri kanan dia boleh kita katakan banyak pokok kelapa. Memang banyak sangat pokok kelapa dan banyak juga di antaranya yang dah mati. So kalau korang nak tahu pokok kelapa kalau dia dah mati tu, pokok kelapa kan tinggi. So orang selalu cakap banyak benda-benda yang bergayat dekat pokok kelapa punya hujung ni tau. So sebab tu dia kena sambal peting dan dia mati. Okey, waktu tu mak aku jalan sorang-sorang balik sekolah kebangsaan. Lalu jalan tu untuk tembus ke rumah. Jalan tu siang ke malam tak kira, memang dia sunyi tau, sunyi sepi. Sebabnya orang semua kebanyakannya elak nak lalu laluan tu. Cuma orang-orang yang terdesak je nak lalu laluan tu. Contohnya macam dah lambat pergi kerja ke, dah lambat pergi sekolah ke, nak cepat sampai kan sebab dia antara laluan dalam. Budak perempuan berjalan seorang di laluan yang sunyi sepi. Di sepanjang jalan tu ada pokok kelapa banyak dan berbentuk V. Dan pokok kelapa tu dia bergoyang-goyang tau. Bergoyang bukan kena tiup angin, tapi macam bergoyang macam ada benda dekat atas puncak pokok kelapa tu. Waktu mak aku lalu tu, mak aku dengar ada beberapa suara budak-budak, kanak-kanak, perempuan dan lelaki dekat atas puncak pokok kelapa tu. Tapi bila mak aku tengok, siang kot, balik sekolah kan, kiranya macam tengah hari sebab balik sekolah kebangsaan. Tapi mak aku tengok memang tak ada apa-apa pun dekat atas puncak pokok kelapa tu. Bila mak aku lalu, mak aku dengar ada suara budak-budak tu macam tengah bernyanyi-nyanyi. Dan pokok berbentuk V tu turun tau. Bentuk tu macam ni kan, V macam ni kan. Dia turun, dia goyang-goyang macam tu tau. Seolahnya ada orang tengah bermain dekat puncak pokok kelapa tu. Bukan benda tu je sebenarnya suka main tempat tu. Kau tengok dekat mana-mana tempat yang pokok kelapa ni dah mati dan dia sengit, akan ada orang yang main dekat batang dia tu. Dia macam bergerak, semua macam seronok, macam buaya kan. Aku pun pernah buat dulu waktu aku kecil-kecil kan. So macam tu lah lebih kurang situasinya. Mak aku dengar bunyi kanak-kanak bersuara ramai di antara kedua-dua belah pokok kelapa di kiri dan kanan mak aku. Sepanjang laluan tu bunyi kanak-kanak. Bila mak aku tengok, memang tak ada apa-apa. So mak aku pun berlari terus sampai ke rumah dengan muka yang pucat lesi. Dia lah sorang-sorang. Okey, kisah tu tamat dekat situ. Alhamdulillah tak ada apa-apa terjadi dekat mak aku. Kisah kedua, di jalan laluan yang sama. Kisah ni terjadi pada mak aku sewaktu mak aku berumur 16 tahun. Walaupun sepatutnya budak-budak umur 16 tahun adalah budak yang berumur sekolah menengah, tapi waktu zaman tu memang banyak budak-budak yang tak habis belajar. So time ni mak aku 16 tahun, mak aku dah kerja tau, kerja kilang dengan kawan-kawan dia. So waktu ni, waktu maghrib tau, mak aku balik dengan 4 orang kawan dia, semua perempuan. Mak aku lalu dekat kawasan tu sambil masing-masing bawa basikal dan juga bawa banyak sangat shampoo. Sebabnya hari tu bos mak aku ada beli shampoo secara pukal, memang banyak gila murah. So semua orang pun memang setiap daripada diorang beli macam banyak lah, berkilo-kilo lah kan. So diorang letak penuh bakul tu dengan shampoo dan jalan kayuh pelan-pelan 4 orang balik kerja maghrib pada waktu tu di jalan tu.
Dan biasalah maghrib, mestilah semua orang rasa ketakutan yang mak aku rasa waktu tu. Dan empat orang termasuk mak aku waktu tu memang tahu jalan tu haunted. Dan salah satu kawan dorang berborak sesama dorang. Dorang cakap, Jalan ni berhantu. Korang tak takut ke? lepas tu mak aku pun mention lah. Tak entah kenapa masa tu mak aku macam berani kan. Lepas tu mak aku cakap, memanglah kat sini kalau kau sebut hai nanti ada orang miaut tau. Kalau kau tak percaya, kau cuba buat. Lepas tu kawan mak aku macam, Gila ke kau? Jangan nak mengarut. Dia dah maghrib-maghrib ni. Lalu dekat jalan ni pula tu. Lepas tu mak aku pula entah macam mana berani datang. Mak aku pun sambil kayu basikal ni, mak aku pun tegur lah dekat tepi semak tu. Mak aku panggil, hai, sambil tengah kayu basikal ni. And guess what? Cuba teka. Ada suara lelaki garau yang menyahut panggilan hai mak aku daripada celah semak tu. Hai. Suara dia sangat slow, tapi semua orang dengar dan dia garau. Suara lelaki. Tak tahulah kalau ada lelaki yang menyorot kat tepi semak intake anak dara balik kerja ke, itu tak pasti. Tapi memang waktu mak aku tegur suara hai tu, ada orang sahut dan semua empat-empat orang tu dengar dan diorang pun kemain lagi kayuh laju-laju terus balik rumah masing-masing. Sebab memang dah takut dah. Mak aku saja je gurau-gurau kawan-kawan kan. Mungkin masa tu tak ada topik nak borak ke apa. So terkeluarlah topik tu. Dan turns out ia bukanlah topik yang memberangsangkan untuk dibicarakan pada waktu tu. So diorang pun balik rumah dan alhamdulillah diorang selamat juga balik rumah. Itu kisah kedua. Kisah ketiga adalah kisah pakcik aku. Yang mana kalau korang tak tahu, aku ada mention pasal pakcik ni dekat kisah-kisah sebelum ni. Ada beberapa episod kisah pakcik ni yang mana pakcik ni merupakan adik kepada mak aku. Dan dia memang sangatlah power. Bukan maksud aku power daripada segi keberanian dia. Dan juga dia memang serba tahu banyak benda pasal benda-benda misteri dan alam raib ni. Okay, long story short, kisah ni kisah pakcik tu. Dan aku namakan dia Abu dalam cerita ni sebab aku lupa aku letak nama dia apa dalam kisah sebelum ni. Okay, korang boleh tengok dan aku akan tengok kisah-kisah yang sebelum ni. Okay, apa yang aku letak nama dia. Time tu dia bawa motor. Kisah ni macam upgrade tau. Kisah satu mak aku jalan kaki, kisah dua mak aku naik basikal, kisah ketiga pakcik aku naik motor dengan kawan dia. Okay, nanti kisah keempat mungkin ada orang naik kereta. Tapi tak ada kisah keempat dalam cerita ni. Okay, kisah ni tamat dalam kisah tiga je. Tapi kisah ketiga ni pakcik aku ni bawa motor. Dan kawan dia, ada dia bawa kawan dia seorang lelaki, membonceng dia dekat belakang. Tapi biasalah budak lelaki, diorang takkan bawa motor dengan cara yang normal. Kawan dia tu membonceng daripada belakang dan dia menghadap ke belakang. Selalunya motor orang bonceng dia akan menghadap depan dua-dua kan. Ini kawan dia yang belakang dan ke arah belakang. Maksudnya belakang dia dan belakang kawan dia menghadap satu sama lain. Satu pandang depan, satu pandang belakang. Dan diorang melalui jalan tu menaiki motosikal. Waktu kejadian adalah malam. Kalau cerita mak aku sebelum ni, pagi, tengah hari balik sekolah dan juga balik kerja maghrib. Ini kisah kali ni waktu malam. Bila siang pun, kawasan tu memang tak ada orang lalu, apatah lagi malam. So, pakcik aku ni pun bawa lah motor. Tapi bukan bawa laju pun, dalam kampung kan. Sebabnya kalau dia borak-borak cepat, bawa cepat, nanti cepatlah sampai. So, tak boleh lepak. So, diorang pun menghabiskan sisa-sisa lepak diorang tu dengan bawa motor perlahan-lahan dan berborak sambil lalu dekat kawasan yang berhantu dan banyak pokok kelapa tu. Lepas tu macam biasalah pakcik aku ni sama je dengan mak aku. Dia usik-usik kawannya, tahu tak jalan ni berhantu, bla 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 macam tu kan. So kawannya Janganlah mulut cabul sangat. Nanti kan tiba muncul. Lepas tu ada orang gelak-gelak lah. Tak jadikan cerita lah. Kalau tak jadikan cerita, taklah termasuk dalam cerita hantu channel aku ni. Ingat tak, kawan ni kan pandang belakang kan. Yang pakcik aku ni, pakcik abu aku ni pandang depan kan. Motor tengah bergerak ni, tiba-tiba ada seorang perempuan melintas daripada arah hutan di sebelah kiri tu. Ini kawan dia, ini daripada POV kawan dia, point of view kawan yang duduk belakang tu. Kawan ni kat belakang ni, dia nampak ada perempuan. Maksudnya perempuan tu melintas dekat belakang motor, bukan dekat depan motor. Sebab kawan ni yang membelakangkan motor nampak perempuan ni melintas. Slow-slow dia jalan. Tapi bukan jalan sebenarnya. Dia macam pakai kasut roda. Kau tahu tak? Macam maksudnya dia straight je. Kalau orang menapak kan kita nampak dia menapak. Ini perempuan tu straight je. Tapi dia bukan perempuan sebenarnya. Dia obviously menunjukkan mukanya yang dia bukanlah manusia. Dan kawan itu memang nampak depan-depan situasi yang berlaku tu. Dia melintas perlahan-lahan
Dan selalunya orang yang melintas, kalau kita lintas jalan, ini kan jalan kan, kita akan tengok kiri kanan kan, ada kereta ke tidak. Lepas tu kita jalan, mata kita menghadap ke seberang jalan kan. Tapi perempuan tu ataupun Kak Pun tu lintas, dia bukan pandang seberang jalan, dia pandang ke arah kawan pakcik abu aku tu yang tengah membelakangkan dia dan menghadap dia tu. Dia lintas dengan straightnya sambil pandang muka kawan pakcik aku sampai habis dia lintas. Kau bayangkan, jaraknya pula taklah jauh mana waktu dia lintas dengan motor tu. So memang kawan dia memang nampak seketul-seketul macam mana rupa Kak Pun tu. Kawan pakcik aku tu memang tepuk pakcik aku, suruh bawa motor laju-laju. Pakcik aku tak nampak sebab dia kan kat belah depan. Yang hantu tu pandang kawannya. Pakcik aku pun tak tanpa nampak apa yang sedang berlaku. Pakcik aku pun terus cepet motor, terus balik rumah. Tapi Alhamdulillah hantu tu ataupun Kak Pun tak kejar dorang tau. Dia cuma macam takutkan je. Dia macam mengusik macam tu lah. Sebabnya biasalah, bila tak ada orang lalu ke kawasan tu memang sunyi. Dan bila ada orang pun sunyi juga sebenarnya, tapi dia double sunyi macam tu. Aku tak pasti pakcik aku tu nampak ke tidak, dia sempat toleh ke tidak Kak Pun kat belakang tu. Tapi confirm kawan dia memang nampak, sebab kawan dia memang mengadap hantu tu waktu dia melintas. So Alhamdulillah, ketiga-tiga cerita ni dah tamat dan dorang semua dapat pulang ke rumah dengan selamat dan dapat sampaikan cerita ni pada aku beberapa puluh tahun selepas tu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya jalan tu masih lagi haunted, tapi taklah sunyi macam dulu. Dulu kan zaman 90-an mesti lagi sunyi kan. Sekarang still tak ada rumah sangat dekat situ. Banyak lagi pokok-pokok hutan, pokok-pokok kelapa dekat situ. Dan masih lagi ada kejadian yang mana taklah seviral dulu. Sebab zaman dulu kan tak ada internet. Tapi kalau zaman sekarang ni, orang yang duduk situ je lah yang tahu tempat tu sebenarnya macam mana. Orang luar memang tak tahu. Okey, sampai situ sahaja cerita aku pada kali ini. Terima kasih banyak kepada sesiapa dan semua yang sokong aku daripada YouTube, follower aku daripada TikTok, subscribers, orang yang komen, orang yang like. Aku bersyukur sangat-sangat dan terima kasih sangat-sangat. Aku akan cuba upload setiap minggu satu video. Sebabnya aku ada beberapa benda yang aku perlu laksanakan. Dan aku berterima kasih sangat kepada korang yang setia menunggu dan setia menonton sampai habis dan like aku punya dan komen. Aku memang bersyukur lah, sangat terima kasih sangat. Aku harap korang terus stay untuk cerita-cerita benar, kisah benar lebih menarik dan mistik lagi lepas ni. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Tekapi intai jagat, wujudnya memanggil curiga. Salam.